He's an MA in Science from Hawaii in USA, Bachelor of Science in Agribusiness from UPS, Diploma in Agriculture from UPS, and specializes in human resource management and development. I'll also introduce his co-author, Sheikh Ahmad Jessica, from Tourism Management Unknown Indonesia, which is an organic farming specialized NGO. He's the director of NGO. So without further ado, I invite Tuan Haji Ahmad to give his presentation. Okay, thank you, Madam Chairman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada semua, kepada Profesor Ahmad, Abok, staff pengajar, profesor, tuan-tuan, perempuan yang saya hormati sekalian. Mungkin orang bertanya, mengapa saya berada di sini sebenarnya? Oleh kerana saya ini begitu baru dengan saya sebenarnya. Baru 2008 saya ketemu dengan Pak Jessica di Kabul, dan dia telah mengubah banyak perkara tentang pemikiran tentang pertanian. Dan oleh kerana di sini saya secara langsung untuk meningkatkan pendapatan petani, khususnya di bawah bandar, maka kami rasakan ia begitu penting untuk berkongsi ilmu yang ada ini, terutama pertanian secara yang dipanggil pertanian ekologi ini bersama-sama, khususnya dengan petani-petani di luar bandar. Sebenarnya saya akan perbincangan ini akan agak ringkas saja oleh kerana masa begitu buru kita. Saya berikan kepada Profesor Ahmad oleh kerana kita kena terbangkan dia 12 jam kemari. Masanya bersama dengan tuan-tuan perlu menyamai kesempatan dengan masa yang dia beri terpaksa terbang di sini. Okey. Jadi saya akan cuma sentuh sedikit saja. Itu pertama kawasan 20 yang melalui kawasan rancangan Malaysia. Ada dua rancangan Malaysia ke-10 sebenarnya. Kemudian saya sentuh sedikit tentang sektor pertanian dalam rancangan Malaysia ke-10, iaitu terutama dalam Economic Transformation Program yang mensasarkan daripada 12 LKEA, satu daripada dalam pertanian itu sendiri. Dan saya akan sentuh sedikit tentang apa dikatakan revolusi teknologi yang dipropori oleh Joe Parker, dan bagaimana kesetaraan sensitif rights discussion di acara ini akan disampaikan oleh sahabat saya Pak Jessica. Jadi sentuh begitu sedikit saja. Negara Malaysia sebenarnya nak jadi sebuah negara maju dan makmur dalam tahun 2020. Tetapi dalam hal itu juga dia nak pastikan ada 3 perkara yang penting, iaitu negara pendapatan per kapitanya iaitu menjadikan high income itu kepada 12,000 US, dan kedua ialah perkara yang diberatkan inclusiveness, iaitu setiap orang akan terlibat, akan mendapat apa juga faedah yang daripada program ini. Dan ketiga ialah sustainability ataupun kelestarian itu sendiri. 3 perkara ini diberikan perhatian, dan barulah kita tengah habis oleh rakyat quality of life. Maksudnya rakyat dapat quality of life, 3 perkara ini di program. Ringkas saja. Untuk itu sebenarnya kalau kita lihat apakah dipenasi dan ukurannya, pertama pada tahun 2020 pada rakyat Malaysia per capita income-nya ialah dalam lingkungan 88,000. Ini adalah berdasarkan pada Excel yang ada sekarang ini, atau USD 15,000. Tapi kita tahu dalam masa 10 tahun ini inflasi akan berlaku, perubahan akan berlaku. Itu kita itu diambil kira dengan perkara yang ada sekarang. Kemudian inclusive financial enabling all nations to share the benefit. Ini maknanya setiap orang 27,5 juta yang ada penduduk di Malaysia ini harus mendapat faedah dan menikmati perubahan yang dilaksanakan. Ketiga, must be sustainable both economic and environmental terms meeting present needs without comprising those of future generations. Kita lihat bahawa Malaysia semenjak tahun 1998 telah menghadapi fiscal deficit 7%, yang highest pada tahun 2009, yang paling tertinggi, dan sekarang masih lagi defisit. Dan dia harapkan pada tahun 2020 kita menjadi fiscal deficit kepada 3%. Kita tidak mau menjadi negara Greece ataupun island ataupun negara yang berada di Eropah sekarang. Jadi oleh kerana 11 tahun berturut-turut fiscal deficit, itu membimbangkan juga kalau kita lihat. Ya. Baik.
Dan kita lihat environment satu faktor ya, yang perlu kita berikan perhatian oleh kerajaan. Jadi dalam itu Malaysia telah mensasarkan pada 2020 tiga perkara tadi, dari social aspeknya, inclusiveness, ekonomi, high income, dan environment ialah sustainable. Jadi tiga perkara ini akan diberi baik. Saya ingin di sini secara ringkas ya, bahawa saya tumpukan di sini lahirkan dasar pertanian negara. Kita telah melalui 4 dasar pertanian negara sejak tahun 1984. Tapi kita akan menumpukan pada DPN atau dasar pertanian negara yang keempat, iaitu dasar agro makanan. Itu bermula pada tahun ini 2011 hingga 2020 pada penekanannya kepada pemakanan. Ya. Dan objektif dasar agro makanan ini dalam menjamin pertama ialah bekalan makanan mencukupi, berkualiti, selamat dimakan dan harga berpatutan. Kita lihat bahawa pada masa terutama pada 2008 harga beras meningkat begitu meninggi ya 2009 apabila berlaku krisis pemakanan di luar negara dan kita tidak dapat mengimport. Dan kedua yang meningkatkan pendapatan pengusaha ketika meningkatkan ekspor bagi produk-produk terpilih. Selected produk. Okey. Secara lanjut saja. Hal cara atau berhal tujuh seperti di asal ekonomi makanan ada dinyatakan sini meningkatkan pertama pengeluaran produktiviti dan daya saing. Kedua, menggalakkan pelibatan pihak swasta. Ketiga, memperkukuhkan rantaian bekalan makanan. Tapi jangan saya bagi print out notes ya. Dan mempergiatkan R&D dan inovasi. Kemudian menggalakkan pemakanan untuk kesihatan. Membangunkan sumber manusia mahir dan berpengetahuan. Dan mengamalkan pertanian mampan. Dan akhir sekali memperkukuhkan sistem pencapaian. Inilah sebenarnya hal tujuh strategi dasar ekonomi agromakanan yang telah disasarkan dalam dasar pertanian negara yang keempat. Baik, kita lihat sektor ekonomi transformation program dalam EPP. Daripada 101 EPP entry point project, kita ada 16 entry point project untuk pertanian, agriculture khususnya. Dan di bawah 4 tema, iaitu pertama ialah capitalizing on Malaysia competitive advantage. Ini maknanya semua high value seperti ini baru balik sekarang. Kalau tuan-tuan berjalan di Malaysia ni setiap 5-10 km terutama di kawasan Perak itu ada je bangunan baru yang bukan dihuni oleh manusia tapi oleh yang baru balik. Jadi sekarang ni lah yang dihebatkan. Kemudian tapping premium market dan ketiga ensuring food security objectives and are consistent with increase. Dan di sini lah di mana pagi itu telah diberikan penekanan. Dan keempat, expanding participation in the regional supply chain. Ini ialah di mana kita boleh melibatkan terutama dalam membentuk terutamanya dari segi pengeluaran dari R&D, research and development. Ya, di mana kita boleh terlibat terutama dalam teknologi baru, high-tech. Baik. Kemudian sharing food security and conservation increasing GNI. Ini dalam EPP tadi ataupun dalam Economic Transformation Program tadi, to ensure that food security activities are met. Ini tumpu kepada padi ya, yang pada perkara 3 tadi. As Malaysian population continues to grow, sekarang ini 27.5, dan kita rasakan pada 2020 kita akan meningkat, kita punya pertumbuhan 2.2%. Pertumbuhan itu kalau kita berkira baru saja dia akan naik. Dan the need of scaling up and increasing agro-food production such as paddy farming. Itu yang diberikan tempat ini to increase national self-sufficiency. Ada dikatakan bahawa 2012 kita nak cukup and reduce subsidy dependency by both farmers and users. Ini perkara yang diberikan perhatian. Dan 4 activities yang dikenal pasti ialah khusus untuk yang dari bawah memastikan bekalan jaminan makanan ini mencukupi ialah pertama EPP 10 dari 16 semua. Yang ke-10 ialah scaling up incentive priority of paddy farming in the Muda area. Sebab Muda ni merupakan yang terbesar sekali, 20,000 hektar yang berada di Muda Scheme. Dan daripada 600,000 hektar di Malaysia yang masih menanam padi, yang kita lihat itu adalah antara yang paling besar dan diikuti oleh 7 lagi lapangan padi yang lain, termasuk di Sabah Perak, masuk di Kelantan, di Kedah, di Sabah Perak, kemudian ada di Sabah Perai,
kemudian di Krian dan juga Malik. Ya. Dan kita lihat bahawa yang ketiga adalah yang kedua ini PPP Plus scaling up and running project of paddy farming in other irrigated areas. Other irrigated areas yang mempunyai pengairan sendiri. Dan EPP 12 ini tak termasuk padi, tetapi strengthening current and companies in cattle feedlot. Ini dah ditumpukan untuk menternak sapi ataupun lembu ataupun kerbau ataupun nanti secara feedlot. Dan EPP ke-13 adalah partnering large foreign dairy companies create service dairy clusters di Malaysia untuk mengeluarkan dari segi susu dengan tapi dia establish, tapi kita tidak menyatakan siapa masyarakat yang hendak dikolaborasi dengan untuk program ini. Dalam berita pada 28 bulan yang lepas, itu Malaysia telah akan menubuhkan satu dipanggilkan Crops for the Future Research Center. Ini pun satu yang telah dilancarkan yang amat berhormat Perdana Menteri, dan dia akan dilaksanakan pada bulan depan, yang hujung bulan depan, iaitu berkenaan yang dinyatakan di sini ialah the first of its kind. The Crops for the Future Research Center will look into which underutilized crops available in the future. At the center's launch yesterday, on the 28th, Prime Minister Datuk Seri Najib Razak said such research centers to promote underutilized crops were needed because of the precarious global food security situation caused by the high input prices and extreme weather. Dan dinyatakan sini, the center is more than 815 million people go to bed hungry every day. United Nations update show that hunger has spiked as a result of global food and financial crisis. Ini antara yang dinyatakan bahawa dan perbelanjaan untuk set up this center ialah bernilai 118 juta. Okay, lebih kurang 113 juta, maaf. He said the government will provide 130 million of which 67 million ringgit will be used for research. Ini mungkin daripada universiti yang berkaitan dengan ini boleh mengikuti kajian ini. In the 7th year, yang diharapkan we will be self-sustained through income generating research projects and profit we invest in the research. Ini tentang berita yang news. Ada satu lagi news ini saja ambil tajuk saja, iaitu biotech industry set to transform economy. Ini saya ada kaitan dengan apa yang dikatakan oleh John Bucket tadi. Pertama dia tentang bukunya menyatakan apa di industri teknologi. Teknologi dikatakan adalah sesuatu apa juga yang set of tools atau ataupun peralatan, teknik dan juga pengetahuan yang boleh digunakan secara bersama ataupun berasingan untuk menyelesaikan masalah. Ini diminati walau daripada banyak industri ini diberikan oleh John Bucket. Dan saya terus saja, dia juga mendefinisikan apa dia ekosistem. Dia kata ekosistem ini adalah satu benda yang kompleks. Integrated system made up of diverse living organisms that operate in competition and cooperation within the system boundaries. Through biological interactions, it has the capacity to convert available resources to higher value assets. It has the capacity for long-term survival over a variety of conditions and a tendency to grow, adapt and evolve to a greater complexity whenever access energy and resources are available. Ini ada kaitan dengan apa yang disebutkan oleh Profesor Norman Afaf tadi tentang bagaimana SRI ini adopt and adapt. Apabila G plus E akan jadi P, equal to P. Ya, maknanya genotype plus the environment, suitable environment, it will equal to P. Itu genotype yang terbaik. Ya, itu sebab dia menekankan kepada ekosistem. Dan ada satu perkara yang dia nak tunjukkan dalam buku ini adalah berkaitan dengan tech and ecology. Techno ecology is a complex ecosystem of technology. The individual elements are made up of tools and techniques invented by humans that interact in both futuristic and competitive manners to increase the variety of technologies and the capacity of interaction. Saya nak berkongsi ini oleh kerana kita ni sekarang ni telah hidup, kalau tidak ada high-tech teknologi kita tahu hidup. Itu isu dia. Soalnya kita sebenarnya kita tengok Astro, itu pun high-tech.
super tech. Kita menggunakan kereta high tech yang ada GPS segala-galanya. Kita lihat bahawa penggunaan apa juga di rumah, apa juga di luar, kebanyakan banyak attack. Terutama kalau kita lihat kalau terbang sekarang ni mudah untuk membawa satu ke tempat yang lain. Ya. Baik. Dalam salah bukunya dia telah menyatakan ada 5 reasons of technology of the future. John Buckley menyatakan bahawa kita harus lihat bukan semuanya high tech, tetapi dia hanya cukup kepada super tech. ST itu super tech, IT adalah nature tech, LOT yang local tech, LMT yang human tech, teknologi. Dan HT dia katakan adalah human tech. Baik. Saya akan beri benda ini sepintas satu saja. Apa super tech ini sebenarnya? Dia kata semua dalam dunia ni tidak ada had. Okey. Dan dia katakan apa juga tidak perlu di recycle. Dia guna pakai buang. Ini macam super tech. Saya pergi ke mana saya membuat. Kalau dia kata saya mesti pergi ke mana saya mandi. Kita boleh buat rumah besar dan segalanya. It's time for human being to move beyond nature with our own devices. Maknanya kan super tech ini sampai katakan bahawa dia buat apa? Contohnya dia buat ini gantikan mechanical heart. Terus artinya dia kata dia boleh control everything. Dia boleh jauh seperti always choose pleasure over work. Itu sebab kebanyakan sekali kita lihat teknologi oleh robotik dan sebagainya. Kerja kotor, kerja susah bagi robot, bukan dibagi manusia. Inilah di bawah super tech punya core dia ialah bigger is beautiful. Alright. Jadi saya ambil ringkas saja oleh kerana masa. Limited ialah scarcity is just around the corner. Maknanya apa juga yang dilakukan mesti ada hak dia. Dan saya tadi as they have been used for the past 50 are posted to contact bring short term advantage or long term disaster. Mana penggunaan super tech tadi telah mengakibatkan long term disaster. Walaupun kita lihat dari jangka pendek yang memberikan keuntungan, dan kita lihat apa yang kita gunakan selama ini dalam pertanian, kita katakan high tech. Tapi apakah kesannya kepada ekologi kita? Dan mana nature knows best, dia kata, that human beings are going to have to work very hard if you want to survive. Jadi dia kata efficiency is beautiful. Dan mereka berbincang kemudian dalam soalan local tech adalah there is sufficient amount of resources in the world for everyone. Maknanya tak perlu kita ada mention dan sebagainya. Dia kata orang boleh ada semua, bercukupi. Science and technology are okay as long as they are confiscated. Mengikut kepada hak. Humans are the shepherds of nature. Maknanya kita yang mengamal nature ini dan humans need to work to become fully human. Dia kata di sini di coin dia lah small and local is beautiful. Alright. Saya ringkasnya. Dan kita pergi nature tech. Dalam nature tech pula, all human needs can be fulfilled using nature system. Mother nature has already solved all our problems. Mother nature has already solved all our problems. Science job is to find her answers and create compatible technologies using those solutions. Inilah mana how SRI kami. Maknanya Mother nature already have to solve the problem. Kita macam mana kita nak memastikan apa yang patut dalam diri kita gunakan. Our relationship with nature is that of co-equal partner, kita bersama, dan our work is to learn to live well with nature. Ini juga yang dinyatakan dalam satu istilah lagi pembakaran. Nature is beautiful. But human tech adalah the real needs of humans adalah better needs. Tapi di sini Prof kata the real needs of human beings are not only better needs. Okay, kita makan situ. Dan science is only now learning how to measure human technology. Maknanya di sini dah manusia ni kehebatan dia oleh kerana ada akal, ada pemikiran yang lebih apa daripada teknologi pun. Maknanya manusia itu lebih hebat. God of nature or evolution depending on your point of view has endowed us with extraordinary capabilities. Our true work is to know ourselves and help others. Kata Profesor Lohman. We are beautiful. Inilah human tech. Okay, itu yang saya nak ni. Sebenarnya apa kaitan dengan sebut ini? Sebab apa juga teknologi kita nak gunakan di dalam apa juga kehidupan kita sehari, dia akan membentukkan satu ekosistem teknologi itu sendiri di mana kita tidak boleh hidup tanpa teknologi. Contohnya telefon tuan-tuan. Kalau tuan-tuan hilang telefon hari ini, tuan-tuan tak boleh hidup. Tolak itulah. Because the super technology is your ecosystem. Because part of you.
Jadi itu maksud seperti itu. So how do we balance that? Jadi itu antara yang saya tekankan. Di sini saya nak sebutkan bahawa ini adalah diberi kalau sebagai dan 4 pertanyaanlah satu aktiviti.